أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص فيهما يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan nazir masjid, ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh rasa kebahagiaan dan gembira atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan Ramadan yang membawa segala keberkatan, yang membawa segala rahmat dan membuka peluang-peluang untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, jika seseorang itu mengetahui apa kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini, nescaya mereka menginginkan supaya sepanjang tahun itu bulan Ramadan, ya. Sepanjang tahun itu bulan Ramadan, oleh kerana kelebihan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu. Dan sebagaimana yang dijelaskan tadi, amal fardu digandakan pahalanya kepada 70 kali ganda, amal soleh yang bentuk sunat berikan ganjaran pahala seumpama amal soleh yang fardu, doa orang yang berpuasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kelebihan malam Lailatul Qadar, ya. Tidak disuruh mencarinya sepanjang tahun 360 hari ataupun 6 bulan ke 1 bulan je. Dalam 1 bulan cari 1 malam, itu dah banyak, dah mudah tu, ya. Dan dikatakan pula kalau rasa susah juga sebulan tu, ya, carilah 10 yang terakhir. Kalau itu pun payah, carilah malam yang ganjil pula. Kalau itu pun malas juga, malam 27. Begitulah bagaimana, ya, peluang-peluang, isyarat-isyarat yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur dan usianya di dunia ini pendek, tetapi mereka ingin menyayangi kelebihan ibadat umat yang terdahulu yang umur mereka lebih panjang daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala berikan kepada mereka itu, ini khususnya umat Muhammad ini, ya, malam Lailatul Qadar dan juga amal-amal ibadah yang berganda-ganda pahalanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, ya, dan juga semangat, keazaman untuk kita meningkatkan lagi usaha dan memperbanyakkan amal soleh kita di bulan yang mulia ini, ya. Kerana di bulan Syaban dulu kita minta dipanjangkan umur agar dapat, ya, datangnya bulan Ramadan, ya.
Dah masuk bulan Ramadan ni, minta Ramadan janganlah pergi cepat-cepat ya. Tapi dah cepat dah ni, dah 8 lagi. Laju dia nak meninggalkan kita tu ya. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk menyediakan bekalan untuk hari akhirat. Di antara perkara yang penting untuk kita fahami ialah permulaan segala ilmu dan amal itu ya, ialah daripada khawatir wal afkar wat tasawurat, iaitu lintasan hati ya, lintasan di dalam fikiran kita itu ya. Itu adalah pencetus kepada segala amalan kita ya. Daripada lintasan fikiran itu ataupun khawatir, dia akan membuahkan ya, tasawur. Bila kita layan lintasan yang baik dalam fikiran kita, ia akan menjadi suatu gambaran kebaikan yang akan kita dapati daripada kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan itu. Daripada situ dia akan berpindah kepada hati, menjadi niat ya, menjadi niat untuk melaksanakan kebaikan. Niat itu pula dia berperingkat. Sekiranya kita kuatkan niat itu, dia akan menjadi azam ya, menjadi ya, tekad yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan. Dan daripada situlah datangnya amalan, datangnya amal. Bila amal itu berterusan dilakukan, dia akan menjadi adat ataupun kebiasaan kita dengan amal soleh tersebut. Dan sekiranya ianya diteruskan lagi menjadi kebiasaan, dia akan menjadi sifat diri kita, pribadi kita. Jadi bermula daripada jalur itu, pemikiran pindah kepada hati, menjadi niat, kemudian menjadi amal, menjadi adat, menjadi sifat diri. Begitu juga sebaliknya, lintasan yang berbentuk kejahatan ya. Sebab dalam fikiran kita ini dia sentiasa ada, sama ada was-was daripada syaitan ataupun ilham daripada para malaikat ya. Oleh itu ya, sekiranya ya, suasana yang ada di sekeliling kita itu suasana yang baik, bi'ah salihah ya, apa yang kita lihat adalah benda-benda yang baik ya. Yang kita baca benda-benda yang baik, yang kita dengar perkara yang baik ya. Suasana kebaikan yang ada di sekeliling kita itu akan memberikan pengisian-pengisian di dalam fikiran kita yang baik-baik, dan akhirnya dia membuahkan niat dan amal yang baik dan amal soleh insya-Allah. Sebab itulah disuruh kita menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang membawa kepada maksiat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Disuruh kita menjaga pendengaran kita daripada berbual perkara-perkara yang sia-sia ya, mendengar perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang lara, yang melalaikan, kerana dia akan memberi kesan kepada pemikiran kita ya. Lagi banyak kita melihat ya, perkara-perkara yang baik, antaranya mentadabbur alam ciptaan Allah ini ya. Di hadapan kita, kita lihat matahari, bulan dan bintang, peredaran malam dan juga siang ya, tumbuh-tumbuhan, haiwan ya, dalam diri kita, di alam cakrawala, semuanya itu sentiasa membuktikan keesaan Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah, kekuasaan Allah, dan segala sifat kesempurnaan yang ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi untuk menjaga minda ini, fikiran kita ini daripada memikir perkara-perkara yang tidak baik, maka antara yang pencetusnya ialah Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, maka akan datang di hati kita dan fikiran kita itu, ya, lintasan-lintasan yang baik, insya-Allah. Sebab itulah disuruh sangat kita menjaga, ya, percakapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kerana ia adalah pencetus kepada amal-amal manusia. Ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa ianya diibaratkan seperti kisar, ya, pengisar tepung. Sekiranya kita masukkan gandum, maka yang keluar tepung gandum yang halus. Sekiranya dimasukkan beras, yang akan keluar daripada kisaran itu tepung beras. Sekiranya dimasukkan pulut, keluarlah tepung pulut. Tapi kalau dimasukkan pasir, serbuk, keluarlah serbuk pasir juga. Dia pengisar ni dia akan berpusing. Jadi minda manusia itu, ya, dia akan sentiasa dihujani dengan berbagai-bagai perkara. Sekiranya ada lintasan yang baik, ia hendaklah dirangsang, ya. Kadang datang, saya ni dah ketinggalan dah baca Quran ni, ya, dari ke 8 ni baru 6 juzuk ni, ya, baru 3 juzuk ni, baru 4 juzuk, ketinggalan. Maka hendaklah dipupuk bagaimana nak mempercepatkan, ya. Nanti lagi lama lagi tertinggal, tak sempat nak khatam. Jadi dipupuk kebaikan itu sehingga dia menjadi niat di dalam hati kita. Jangan dibiarkan lintasan yang baik itu datang dan pergi, datang dan pergi. Ia perlu ditangkap lintasan itu dan dilayan dia, dipupuk, dibajai, disuburkan dia, supaya akhirnya menjadi niat. Ya, tak, ya juga, aku sepatutnya buat yang ini. Begitu juga sebaliknya, kalau lintasan yang buruk pula datang, biarkan dia berlalu pergi, jangan dilayan. Yang menjadi masalah kita, bila yang masuk itu lintasan yang tidak baik, ianya dilayan, ya. Kadang-kadang dalam semayang pun melayan, ya. Sepatutnya ianya dibiarkan berlalu, tidak perlu diberikan tumpuan. Kerana bila diberikan layanan, dia akan datang turun ke hati, dari mata turun ke hati. Bila dia dah sampai ke hati, sudah datang keinginan, niat, keazaman, tekad, nekat, masa tu susah nak tinggal maksiat yang telah, ataupun dorongan yang tidak baik itu, kerana dia sudah sampai ke tahap keinginan dan juga niat, bahkan syahwat. Sebab itulah lagi dia jauh lagi payah setelah menjadi amalan, menjadi kebiasaan, menjadi adat, menjadi sebahagian daripada sifat diri, lagi susah untuk ditinggalkan. Ianya mudah ketika dia berbentuk lintasan ataupun khawatir tadi. Sebab itulah aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang sentiasa berzikir dan mengingati Allah, mereka itu sentiasa mengawasi gerak hati mereka, lintasan fikiran mereka. Apabila ada lintasan yang tidak baik, terus sahaja mereka beristighfar dan minta dijauhkan daripada was-was syaitan, kerana di tahap pemikiran dia mudah untuk ditinggalkan. Tapi kalau dia sudah sampai kepada keinginan dan syahwah, itu lebih susah, ya. Mungkin di lidah menyebut astaghfirullah, astaghfirullah berapa kali, dia tak hilang juga. Sebab dia sudah kalau api itu sudah marak, berbanding di hujung batang bancis itu, masa dia tercetus nyalaan pertama, kalau dihembus mudah padam. Tapi kalau dia sudah ditambahkan dia punya, ya, pembakar yang lain, ya, kertasnya, minyaknya, akhirnya dia sudah marak. Ketika itu
istighfar beberapa kali pun belum tentu, kalau tidak betul-betul ada kekuatan iman yang boleh menghalangnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan yang mulia ini, merupakan salah satu pencetus kepada fikrah dan juga lintasan-lintasan yang baik bila kita membaca dan penuh tadabbur dengan penuh kekhusyukan daripada hati kita, tanpa ada gangguan-gangguan lain. Mengingati Allah, ya, juga adalah perkara yang boleh menjaga lintasan hati kita. Banyak berzikir, sebab itu disuruh banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengingati Allah dengan ingatan yang banyak. Ya. Kalau kita mentadabbur Quran, antara amal yang disuruh banyak ialah berzikir. Berzikir. Ya. Dan banyak itu dalam semua keadaan boleh. Ya. Seperti sifat ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang mengingati Allah ketika berdiri, qiyaman, wa qu'udan, ketika duduk, wa 'ala junubihim, ketika baring. Ya. Dalam semua keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan mengingati Allah syaitan akan lari. Sebab itu disebut syaitan itu al-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Khannas ni kejap datang kejap pergi. Bila seorang itu mengingati Allah, zikir dan ingat Allah, syaitan lari. Bila seorang itu lupa, syaitan datang balik. Lagi banyak seseorang itu lupa dan lalai kepada Allah, lagi kerap syaitan berada di pintu hatinya, di hatinya, untuk mengwas-waskan dia supaya melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, sebab itulah disuruh kita banyak zikrullah, mengingati Allah Azza wa Jalla. Disuruh banyak membaca Al-Quran, ya, dan berfikir tentang kesan-kesan, sifat-sifat dan af'al Allah Ta'ala yang dinampakkan di alam ini, daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu kita dapat merasakan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla berbanding kebesaran makhluk. Di antara perkara yang Rasulullah suruh kita banyak ingat juga adalah mati dan kehidupan selepas mati, itu hari akhirat. Akthiru min zikri hazimil lazzat al-maut. Perbanyakkanlah mengingati perkara yang boleh menghilangkan rasa kelazatan dunia ini, ya, kenikmatan dunia yang melalaikan kita itu, iaitu dengan banyak mengingati mati, ya. Beriman dengan hari akhirat, bahawa kita akan dihidupkan kembali untuk dihisap di hari akhirat nanti. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan Allah Ta'ala mengatakan bahawa sedangkan mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi keimanan dengan hari akhirat ini satu perkara yang penting, yang akan mencetuskan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan ini. Kita memperbanyakkan amal adalah semata-mata untuk kebaikan akhirat.
ganjaran yang dijanjikan, keampunan yang dijanjikan, rahmat yang dijanjikan, ya, semuanya untuk kebaikan akhirat, kehidupan selepas mati yang abadi. Dan kita kena yakin bahawa kita akan dibangkitkan semula. Sebelum kita lahir ke dunia, kita tidak ada apa tanggungjawab. Kita tak pernah wujud. Tapi Allah Ta'ala dengan kehendaknya dihidupkan kita, maka kita hidup. Di dunia ini Allah bagi pula kita berbagai nikmat, bagikan akal, kemudian dimuliakan berbanding makhluk-makhluk yang lain, binatang, haiwan. Kita adalah makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selepas semua makhluk ditundukkan kepada kita, takkan Allah Ta'ala nak biarkan kita nanti tanpa dihisap terhadap segala amalan kita. Dalam keadaan kita sebelum ini tidak ada dan tidak ditaklifkan, tidak diberi tanggungjawab pun Allah hidupkan kita. Ini kan pula selepas kita hidup diberi dengan berbagai nikmat dan tanggungjawab, taklif, akal, rasul, Quran. Adalah suatu yang mustahil Allah Ta'ala tak hidupkan kita kembali, ya. Sebagaimana yang dijanjikan di dalam Quran, dan janji Allah Ta'ala itu benar. Am naj'alul mujrimin kal muslimin ma lakum kaifa tahkumun. Am naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Adakah kami akan jadikan kesudahan orang Islam itu yang tunduk patuh kepada Allah itu sama dengan kesudahan orang yang berdosa? Mengapa kamu berpikiran demikian? Tidak mungkin. Adakah sama tuan-tuan dan puan yang hadir di masjid ini, berpuasa sepanjang hari, beriktikaf mendengar ilmu, bersemayang tarawih dan juga tazkirah, baca Al-Quran, beriktikaf, adakah patut kesudahan tuan-tuan ini sama dengan orang yang pergi kelab malam yang melakukan dosa? Kesudahannya jadi tanah, kita masuk kubur, dia pun masuk kubur. Adakah wajar kesudahan orang baik dengan orang tak baik itu sama sahaja? Tidak wajar. Allah Maha Adil, Dia sendiri beritahu. Adakah patut kami jadikan orang yang berdosa itu sama dengan orang yang taat? Tak patut. Bagaimana kamu boleh berfikir demikian? Ya. Di sekolah, ya, pelajar dapat nombor 1, pelajar nombor 2, nombor 3, hadiahnya pun tak sama. Ya. Mana ada sama pelajar nombor 1, pelajar nombor 3 hadiah dia? Ya. Yang rajin terawih dengan yang malas terawih, mana boleh syurga sama? Ya. Yang puasa dengan yang tak puasa, yang puasa tak semayang, yang puasa semayang, mana boleh sama? Yang baca Quran, yang tak baca Quran, yang banyak beramal, yang kurang beramal, mana boleh sama di akhirat dia punya kedudukan? Allah Maha Adil, Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Maknanya siapa yang buat berusaha lebih, dia bagi lebih lah. Dia menghargai amal seseorang, dan dia Maha Adil. Sebab itu kita kena yakin bahawa kebangkitan semula untuk diadili, supaya kesudahan manusia itu tidak sama sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Tak sama. Kalau tak sama di akhirat, penghuni syurga dan penghuni neraka, maka perbuatan kat dunia ni pun mestilah tak sama, ya. Tapi kalau sama-sama tak semayang, sama-sama tak puasa, sama-sama tidak taat perintah Allah, lepas tu di akhirat nak lain-lain pula, mana boleh lain-lain, ya.
Di sini sama-sama tak semayang, di sana nak syurga seorang, neraka seorang. Masuk neraka dua-dua lah. Tak sama Allah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Jadi tuan-tuan, akhirat itu sentiasa lebih baik. Kita kalau sakit, seorang doktor pesan makan ubat ini, pantang itu, pantang ini. Tak mau dengar seorang doktor. Doktor kedua pun beritahu, ustaz, pantang itu, pantang ini. Ya. Tak nak dengar juga doktor kedua. Doktor ketiga datang, ustaz tak boleh makan itu. Sampai 5 orang doktor beri nasihat, tak dengar juga. Tak namanya degil ke kepala nama itu. Ya. Tuan-tuan, bab akhirat ini bukan seorang Nabi beritahu akhirat lebih baik pada dunia. 25 Nabi, sekurang-kurangnya 25 Nabi memberitahu kepada kita akhirat lebih baik daripada dunia. Tak faham-faham 25 orang, bukan seorang. Tadi kalau 5 orang doktor cakap pun tak dengar, kata dah bengap lah. Ini 25 datang, bukan orang biasa. 25 ni siddiq, amanah, tabligh, fatanah, bijak, orang yang paling soleh, orang paling baik. Semuanya memberitahu kepada kita akhirat lebih baik pada dunia, lebih kekal. Kamu akan hidup kembali dihisab. Dan ayat mengenai ini kita dengar tiap-tiap malam dalam surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal, lebih kekal selama-lamanya. Inna hadza la fi suhufil ula. Statement ini, kenyataan ini ada di dalam kitab-kitab terdahulu, suhuf yang terdahulu. Kitab-kitab terdahulu semua dah cerita dah. Nabi-nabi terdahulu semua telah menyampaikan akhirat lebih baik daripada dunia, daripada dulu. Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Khususnya di dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa, semuanya ada pemberitahuan tersebut, amaran tersebut. Ya. Jadi, ya, ini yang kita patut bimbang. Apakah persiapan kita dengan kehidupan dunia yang sementara untuk kehidupan yang abadi? Muhammad Ali kaki boxing itu pun, semoga Allah merahmati rohnya yang meninggal baru ni, dia pun faham akhirat abadi itu. Dalam satu ceramah ni dia kata, abadi ni cuma kamu bayangkan kamu berada di satu padang pasir yang luas, dan kamu ambil satu biji pasir untuk 1000 tahun hidup. Sebiji pasir 1000 tahun hidup. Habis 1000 tahun ambil pasir kedua. Bayangkan seluruh padang pasir itu berapa lama nak habis pasir. Satu pasir itu 1000 tahun. Kita bayangkan abadi itu macam mana. Berapa lama tuan-tuan? Berapa lama? Satu padang pasir itu, satu pasir, 1000 tahun lagi ambil satu pasir, 1000 tahun lagi ambil satu pasir. Hidup tu beribu-ribu tahun. Khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Dengan dunia yang sementara, susah sedikit berpuasa, susah sedikit sabar, sedikit baca Quran, berdoa, sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat memang pemurahlah Allah Ta'ala untuk berikan kita syurga yang abadi. Tuan-tuan yang depan saya ni, rasa-rasa panjang hidup ni ada lagi rasa-rasa nak dapat tanah 50 ekar di atas bukit kat Cameron Highland ke, kat Bukit Fraser ke, ada rasa-rasa ada peluang dapat tanah dengan air sungai yang mengalir, kemudian dapat kahwin lagi 3-4 orang kan, ada can rasa tengok muka tak ada lah, tak ada peluang. Tapi Allah Ta'ala janjikan syurga.
abadi. Kalau tak itu pun kurang-kurangnya bertambah sihat. Rasa-rasanya 10 tahun lagi makin kuat ke pinggang tu, lutut tu. Ya. Makin kuat keingatan kita, makin selera ke makan kita. Ya. Makin kuat ke tubuh kita ni. Ya. Tetapi di akhirat tidak, dia semakin bahagia, semakin gembira. Tidak tua selama-lamanya. Ya. Tidak sakit selama-lamanya. Tidak ada kesedihan selama-lamanya. Itu yang wa'abqa. Dan ini yang kita nak rebut di bulan Ramadan ni. Persiapan untuk abqa, yang kekal itu. Ya. Kalau untuk hari tua bersara, kita bersungguh-sungguh mengumpulkan simpanan kita dalam KWSP lah, caroman itu, caroman ini, untuk 10-20 tahun lagi hidup. Ya. Perhatikan ramai depan ni rasa ini 50 tahun lagi tak ada harapan ni. Termasuk saya lah, rasa-rasa ada lagi. Tuan-tuan perempuan yang dah umur 60 ni, rasa-rasa ada chance lagi 50 tahun. Padam lah 50 tahun dah tak ada. Ya. Empat raya tak ada kita. Ya. Ya. Kalau kata naikkan 80 tahun lagi, seorang pun tak ada dalam majlis ni. Termasuk yang main-main budak-budak tu, seorang pun tak ada. Ya. 80 tahun lagi, seorang pun tak ada. Ni yang ada malam ni. Semua pergi. Ya, meninggal dunia. Tapi persiapan kita tu berapa? Ya. Kesungguhan kita untuk kehidupan yang abadi tadi, yang tak boleh kita terfikir kesudahannya itu. Dengan sedikit amal, sedikit usaha, minta ampun. Allah memang Maha Pengampun, tak ada dipersoalkan. Allah memang Maha Pengampun. Yang menjadi masalah, kita tak minta ampun. Kita yang masalah. Dia memang Maha Pengampun, bukan Ramadan aja. Tapi kita betul ke kita minta ampun? Memanglah kita istighfar, tapi betul ke kita sungguh-sungguh nak Allah ampunkan tu? Ataupun sedap mulut aja? Memang dia memberi hidayah, tapi betul ke kita minta hidayah tu? Kita nak hidayah tu. Memang dia Maha Kaya, tapi betul ke kita nak minta daripada dia? Ataupun sambil lewa aja. Imam baca doa kamilin pun dah rasa panjang lah. Padahal nak minta bidadari tu, minta bidadari, syurga, pakaian, makanan, hurin ain, mutazawwijin, kahwin dengan bidadari minta. Masa tu dia balik, dia tak sempat. Panjang benar. Itu. Padahal nak minta tu yang bagus-bagus tu, kehidupan yang abadi. Kat dunia pun belum tentu dapat. Tapi masa tu panjang benar lah Pak Imam. Contoh dia. Kita tak bersungguh untuk persiapan hari akhirat. Tak bersungguh kita. Ya. Hati kita mati. Baca Quran hilang kenikmatan. Rokok, salat tak ada kemanisan. Ya. Keras, air mata kita payah mengalir. Ya. Cintakan akhirat, rindukan Allah Ta'ala, tidak ada. Tidak ada. Ya. Tengah semayang tu rindunya, ada baki lagi cendol kat rumah, kejap lagi balik sapu. Teringat yang bawah tudung saji lagi tu. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh mikirkan hari akhirat, persiapan kita di alam barzah, ya. Persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah dunia yang sementara ni, peluang untuk kita beramal sedikit di bulan Ramadan diganda-gandakan oleh Allah Taala, kerana Allah Taala tu nak selamatkan kita daripada kemurkaan dan siksaannya. Saya fikir cukuplah setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.